Okay, kita tengok 10 minit video kita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan E pada hari ini kami akan membentangkan perancangan kewangan Islam berdasarkan pemerhatian dan juga perancangan kami, insya-Allah. Okey. Nama saya Amirul Aizat bin Zulkhairi, nombor matrik 17204539461. Nama saya Selana Nadira binti Salahuddin 1716768 Palang 2. Nama saya Ain Nur Atirah binti Yusof 171944552 Palang 2. Nama saya Siti Nur Afika binti Muhammad Zulkifli 171132442. Okey. Jadi insya-Allah kita akan terus kepada perancangan kami dari sudut first W iaitu wealth creation dan juga second W iaitu wealth accumulation. Okay. Untuk kami punya kami punya creation juga accumulation, kami merancang mungkin kami akan simpan duit kami dalam tabung haji dan juga ASB lah, pelaburan yang mana risiko dia rendah dan modalnya terjamin. Sebab apa? Sebab kami tak naklah duit kami terlalu terdedah dengan risiko kerugian yang sangat tinggi. Jadi kami merancang dalam masa 20 tahun dengan simpanan awal kami sebanyak RM15,000 dan dengan kadar tabungan tambahan sebanyak RM300 setiap bulan, dan dengan andaian pelaburan kami akan dapat untung lebih kurang 4.3% setahun, insya-Allah daripada RM15,000 dalam masa setahun. Anggaran kami pada hujung tahun kami akan memperoleh sebanyak RM18,000. Okey, dengan simpanan RM300 sebulan, dengan dividen 4.3%, tu ada bonus pula 50 sen dalam satu unit saham. InsyaAllah hujung tahun kami akan dapat RM18,000. Itu untuk tahun yang pertama. Dan tahun yang kelima insyaAllah akan berkembang jadi RM36,763. RM36,763.6 sen. Tahun yang ke-6, tahun yang ke-10, di mana tahun ke-10 pada asal RM15,000, tahun yang ke-10 insya-Allah kami akan berjaya simpan dan memperoleh keuntungan campur akan jadi RM65,809.66 sen. Dan yang ke-20, insya-Allah dengan andaian dividen kami kekal 4.3% setahun, dengan andaian dapat bonus masih lagi 20 sen untuk satu unit saham, kemudian dengan simpanan masih lagi kekal RM300 setiap bulan, insya-Allah tahun yang ke-20 daripada RM15,000 akan berkembang menjadi RM148,837.14 sen. Itu adalah simpanan akhir kami, insya-Allah, berdasarkan pelaburan dan juga simpanan kami sebelum ini. Okey, seterusnya lepas dah kumpul-kumpul duit semua, mestilah kita nak cerita tentang purification. Okey, so kita silakan saudari Sarah untuk bentangkan tentang penyucian harta daripada bulan kami, insya-Allah. Simpanan kami, insya-Allah. Okay, seterusnya saya akan sambung wealth purification iaitu zakat. Untuk 5 tahun pertama, untuk tahun bulan yang terakhir sekali akan terdapat jumlah yang sebenar saving 18,300. Kemudian nilai dividen RM650.38 dan ditambah dengan nilai bonus RM75.63. Maka untuk tahun pertama ni zakat tak perlu dikeluarkan lagi sebab belum cukup lagi dia punya nisab. Dan untuk tahun yang kelima, jumlah zakat yang perlu dikeluarkan adalah sebanyak RM861. Untuk tahun yang ke-6 hingga ke-10, zakat yang perlu dikeluarkan adalah sebanyak RM926.58. Tahun yang ke-7 RM1,058.57. Tahun yang ke-8 RM1,196.87. Tahun yang ke-9 RM1,341.79 dan jumlah zakat yang perlu dikeluarkan tahun ke-10 RM1,492.63. Tahun yang ke-11 pula zakat yang perlu dikeluarkan sebanyak RM1,652.74. Dan tahun yang ke-12 RM1,819.46.
Tahun yang ke-13 1994 14 sen. Tahun yang ke-14 2177 18 sen dan tahun 15 2368 98 sen. Dan untuk 5 tahun yang terakhir, zakat yang perlu dikeluarkan untuk tahun yang ke-16 RM2,569.94. Tahun yang ke-17 zakat yang perlu dikeluarkan RM2,780.51 sen. Tahun yang ke-17 RM3,001.16. Tahun yang ke-19 RM3,232.35 sen dan tahun yang terakhir sekali iaitu tahun yang ke-20 dengan jumlah sebenar jumlah saving RM1,388.983.88 sen. Iaitu kita kena tengok nilai saving yang terakhir pada tahun yang sebelum tu dan ditambahkan dengan nilai dividen tahun tu RM6,305.56 sen dan nilai bonus sebanyak RM733.21 maka akan dapat zakat yang perlu dikeluarkan adalah sebanyak RM3,474 sen, RM3,474.60 sen. Okey. Kami menyimpan sambil menunaikan kewajipan sebagai seorang Muslim untuk menunaikan zakat. Okay, dalam masa yang sama, kami juga nak lindungi kewangan kami. Jadi, cara nak kami melindungi kewangan adalah kita silakan saudari Ainur Atira untuk membentangkan tahu. Third W iaitu fourth W, wealth protection. Silakan Ainur. Okey, seterusnya ialah wealth protection iaitu perlindungan. Dengan kami merancang mengambil perlindungan takaful. Dengan andaian kami membuat caruman sebanyak 10% bagi setiap tahun. Okay, next. Okay, dapat kita lihat kat sini pada tahun pertama hingga tahun kelima dan hingga ke tahun ke-20. Okay, pada tahun pertama kami bercarum dalam takaful sebanyak RM1,830. Jadi di mana pada setiap bulan pada tahun tersebut mencarum sebanyak RM150. Okey, pada tahun ke-6 mencarum sebanyak RM4,234.20 di mana pada setiap bulan kami mencarum sebanyak RM350. Dan seterusnya pada tahun ke-11 mencarum dalam takaful sebanyak RM7,277.80 dengan caruman sebulan sebanyak RM600. Dan seterusnya pada tahun ke-16 mencarum sebanyak RM111,22.05 di mana kami mencarum bagi sebulan ialah sebanyak RM900. Dan pada tahun ke-20 juga masa yang sama sebanyak 10% daripada simpanan kami. Jadi pada tahun tersebut kami mencarum sebanyak RM14,913.70. Okay, itu sahaja. Okey doktor, ini ada typo sikit doktor. Bukan 111K doktor, 11K sepatutnya. Typo sikit. Macam banyak sangat pula kami transportation kan. Jadi habis duit. So itu 11K doktor. Okey, 11K. So total kami punya simpanan, bukan simpanan. Kami laburkan, kami carumkan duit kami untuk protection adalah sebanyak tahun ke-20 tu 14K. 14,913.70. Okey, seterusnya. Dapat duit ni dah simpan duit semua, dah protection, dah application semua. Kami akan menceritakan tentang perancangan kami dari sudut distribution. Lepas kami mati nanti kan, duit tu nak ke mana? So silakan saudari Afika untuk menceritakan perancangan untuk distribution. Seterusnya kita beralih ke peringkat web distribution iaitu pengambilan harta. Mana web distribution ni adalah peringkat terakhir dalam perancangan kewangan kita. Jadi bila kita dah kumpul harta semua tu, kita kenalah uruskan harta kita tu sebab kita semua akan mati suatu hari nanti. Tapi kita kena make sure yang harta tu digunakan dan dimanfaatkan sebaik dan sepenuhnya. Jadi mana kita nak melakukan penagihan dari wang simpanan yang kita dah kumpul selama 20 tahun tu dengan sebaiknya, kita boleh menggunakan instrumen pengajihan harta seperti wakaf dan hibah amanah. Jadi andai kata selepas 20 tahun tu kita tidak pernah melakukan apa-apa pengeluaran pun daripada simpanan kita, jadi jumlah baki simpanan kita masih lagi berjumlah RM156,175. Jadi 20% daripada baki simpanan tu kita boleh guna untuk wakaf
hibah amanah. Sebab hibah amanah ni kita masih lagi mempunyai kawalan penuh dan dapat menikmati lagi manfaat terhadap simpanan tersebut semasa kita masih hidup. Jadi selepas kita wakaf duit kita tu, baki masih ada lagi 124,940 ringgit. Dan jumlah tu kita boleh buat hibah amanah dengan melalui hibah amanah ASP. Di mana kita boleh menamakan penerima hibah dan menentukan pembahagian masing-masing. Jadi jadi beginilah kita perancangan untuk web distribution kami. Jadi kesimpulannya kita mestilah mempunyai perancangan yang baik terhadap harta yang kita miliki untuk memastikan harta-harta tersebut dapat dinikmati secara berterusan, sama ada untuk kepentingan dan kebajikan diri sendiri maupun orang lain. Itu sahaja. Okey, jadi itu sahaja perancangan kewangan untuk persaraan kami nantilah daripada kumpulan A. Jadi insya-Allah. Terima kasih doktor. Ya, daripada kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mubarak. Betul. Kita harap. Okey, baik.